Kena betulkan, wanita itu perlu dimuliakan. Wanita itu marwahnya perlu dimartabatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ni sudah kembali satu berita yang isu yang panas berkaitan dengan sugar daddy yang telah mewujudkan rakyat Malaysia, ataupun selalu kita dengan sugar baby. Di mana sekarang ni kita tahu ranking Malaysia ni ranking tangga yang ketiga. Malaysia ranking ketiga yang ada top 10 lagi universiti yang ada mahasiswi kita yang menjadi sugar baby. Malaysia ranking yang ketiga paling ramai sugar daddy. Baru-baru ni pada bulan Januari yang lepas, selalu kita dengar signboard saya nampak zaman pemerintahan kerajaan yang sebelum ini pernah buat signboard, billboard di mana adanya sugar book yang menggalakkan mahasiswa membina kewangan melalui menjadi sugar baby. Iaitulah masalahnya pemikiran yang bahaya barat yang akan ditanamkan dalam umat Islam kita. Sebab tu pada penonton semua, hendaklah kita nasihat perhatikan pada kita kawan-kawan kita, perhatikan kepada anak-anak kita supaya jaga, supaya tidak terlibat dengan benda-benda yang tidak bermanfaat ini. Ini adalah satu benda maksiat yang mengundang bala lagi. Bukan lagi menuntut bala COVID-19, tapi mengundang bala COVID-19 lagi pada negara kita. Jadi sama-sama kita bantras, sama-sama kita membantu mereka. Mungkin alasan mereka, ini aku untuk jadi sugar baby. Aku yang bersusah payah untuk cari duit iuran aku. Aku yang nak tanggung. Siapa yang pedulikan aku? Kau tak berhak ambil tahu langsung tentang hidup aku. Inilah pandangan yang salah pada pemikiran sugar baby. Kerana apa? Di pandangan mata Barat ini diutamakan perempuan hendaklah wajib memerasakan wanita. Di mana pengasas sugar book ni mengatakan bahawa wanita boleh memilih pasangan dia dengan cara bebas. Itu dari segi Islam salah. Yang inilah kita kena betulkan kepada generasi muda kita supaya bahawa sugar baby ini adalah dalam hukum Islam haram. Memang tidak dibolehkan langsung. Dari aplikasi sugar book ni mengatakan bahawa mahasiswi terlibat dalam benda agenda ini adalah kerana faktornya kadar iuran pengajian yang tinggi dan bebanan hutang merupakan salah satu faktor utama menyebabkan mereka terbabit dengan ini. Kenapa? Mereka nak melansai dengan hutang mereka, jadi dia orang terpaksa menyerahkan tubuh badan mereka sanggup menjadi sugar baby untuk kepada sugar daddy. Wa'alaikumsalam. Terdapat fakta-fakta yang dikongsikan oleh aktivis hak asasi di mungkin di negara Filipina mengatakan bahawa boleh membukakan mata anda semua bahawa sugar daddy atau sugar baby ni menjadikan satu risiko kepada mahasiswi atau umat Islam kita. Iaitu mungkin yang pertama, terdedah kepada perbuatan jenayah. Kerana jika sugar daddy ini dipilih atas dasar kekayaannya, mungkin sugar baby ini akan memilih, lebih baik kita memilih memperogol ataupun kita anggap macam kalau sudah terjebak pasti akan ulang-ulang kali dia akan buat sampai ke hawa nafsu. Kenapa? Semata-mata mereka menjualkan tubuh badan mereka untuk mendapatkan tajaan yang tidak pasti berapa dan sampai bila. Yang kedua, kezaliman terhadap wanita akan menjadi satu normalisasi. Dah biasa kan? Apabila hubungan dibina atas dasar duit, wanita muda terutama yang hilang kawalan terhadap diri sendiri, sampai satu masa mereka akan rasa berhak untuk berbuat apa saja. Kerana apa? Dia sudah melaburkan duitnya kepada sugar baby. Dia sanggup apa benda yang dapat duit, serah badan semuanya. Na'udzubillah. Dia anggap satu yang benda yang normal, bukan benda yang berkaitan dengan sangat. Ini bukan zina. Na'udzubillah. Yang ketiga, mula mempersoalkan harga diri sendiri. Sugar baby mempersoalkan diri sendiri. Penyesalan pasti akan datang, lebih-lebih lagi jika sugar baby tersebut akan menggunakan duit yang diberi oleh sugar daddy untuk menghabiskan pelajarannya di universiti. Akan sampai satu masa nanti apabila sugar baby sepatutnya dihormati kerana telah berjaya, tetapi masa silam akan menjejaskan reputasi dan marwah dia di mata masyarakat. Semua akan pandang hina kepada sugar baby. Memanglah mula-mula masa belajar dia sedap, tapi bila dah habis nanti, bila dah dah berjaya, dah berkejaya, bila dia keluar, dia akan rasa marwah dia macam dah tak laku, tak nilai, tak bernilai. Tukar wang dengan marwah wanita adalah sesuatu yang dilarang keras dalam Islam. Bagi orang Islam tiada hak dan kebebasan untuk perkara yang Allah larang.
melihat kepada kesan menjadi sugar baby ini yang akan memudaratkan wanita itu sendiri. Jelaslah bahawa larangan dalam Islam hakikatnya hanya untuk melindungi kehormatan wanita Islam tersebut. Jadi sekiranya jika anda ada ahli keluarga yang sudah terjebak, semoga penguasian ini dapat memberi anda menyedarkan mereka. Jangan lupa share kepada mereka supaya mereka dapat bertaubat. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Kita tahu ramai sugar daddy ni majoriti dalam top 10 dalam universiti kita yang baru-baru yang menular di laman media sekarang. Ada umurnya dalam sekitar 20-an. Bukan 30-an, 20-an, 20, 21, 22, 24 sampai 25. Waktu Fatrah belajar di universiti, mereka menjadi sugar baby dan menjadi hamba kepada sugar daddy yang umur 30-an ke atas atau pangkat-pangkat yang besar. Jadi, wana'udzubillah min zalik, itu adalah satu zina. Ingatlah, Allah SWT telah menciptakan kaum wanita itu terdiri dengan kehormatan dan kehalusan. Wanita itu untuk dimuliakan, bukan untuk diperdagangkan, bukan untuk diperkasakan atas hawa nafsu mereka sendiri, untuk mereka memilih dengan pilihan yang bebas. Itu adalah pemikiran salah. Caranya kita kena betulkan, wanita itu perlu dimuliakan, wanita itu marwahnya perlu dimentabatkan, bukan untuk memberi kebebasan untuk memilih dengan cara hawa nafsu yang bebas. Wanita Islam diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya kita dapat menjaga pandangan, menjaga pergaulan dan tidak memakai wangi-wangian di hadapan bukan yang mahram. Jadi ingatlah, tujuannya adalah untuk memeliharakan amarah wanita tersebut. Jadi kena ingat, ayat kata Islam merupakan agama yang mengangkat martabat dan darjat wanita. Islam juga tidak akan sekali-kali mengizinkan segala bentuk penghinaan dan merendah-rendahkan kaum wanita itu. Sebagai wanita, jagalah diri anda sebaiknya. Janganlah meletakkan diri dalam kancang yang bertentangan dengan agama Islam. Hai kata, mungkin bukan kena pada diri kita dan keluarga kita, tapi sekurang-kurangnya kita mengambil tahu wajib jaga tepi kain umat Islam kita supaya kita dapat membela marwah umat Islam, supaya mereka tidak menjadi satu agenda permainan barat. Jadi itu saja apa yang baik itu dari Allah Ta'ala, apa yang kurang itu dari saya sendiri. Jadi kalau bermanfaat, jangan lupa share, jangan lupa tekan button lonceng di bawah itu. Sama-sama, insyaAllah kita support, sama support, kita akan fikir Total Jannah Firdaus. InsyaAllah saya mesti menjadi hamba Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.